dan nurani, sesuci. salam untuk ilahi, bagaikan memanggil insafi pada hari ini. Lebaran, Terasa kesayuran, Lebaran, tapi besar hutan, Lebaran, memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa, suci lebaran, agar sempurna amalan berdoalah insan di pagi raya. moga-moga terampun dosa. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat sanak saudara, Sama-sama kita gembira, bermesra tua muda, bantulah miskin hina, menyambut hari mulia. sama-sama kita gembira. Lebaran, Lebaran, Tapi bersangkutan, Lebaran, memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan.
tu mic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera kepada semua penonton Talk to Happy Dentist. So, apa khabar semua penonton-penonton? Harap semua dalam keadaan baik. So, petang-petang ni sama-sama anda masak jual dan berbuka puasa, prepare untuk berbuka puasa. Jom ramai-ramai join sertai kita punya FB Live pada petang ni. So, kita ada satu tajuk yang agak menarik untuk anda semua. Okey, jangan lupa untuk like and share FB Klinik Pergigian Happy, dan bagi mana yang dah terlepas Talk to Happy Dentist sebelum ni ataupun Love Your Dentist sebelum ni, anda boleh like and subscribe YouTube channel kita Klinik Pergigian Happy. Nanti kalau anda nak share kepada kawan-kawan ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Selain tu anda juga boleh join kita punya grup Telegram yang kalau anda nak tahu kita punya promosi-promosi terkini, info-info berkenaan dengan gigi. So anda dah join, anda screenshot dan WhatsApp kami di 0149184425 untuk anda memenangi voucher RM10,000 rawatan di Klinik Pergigian Happy. Selain tu, anda juga boleh follow Instagram kita untuk tahu perkembangan semasa keadaan klinik, apa yang berlaku dekat klinik, semua boleh follow dekat Instagram. Ataupun anda juga boleh, kalau nak tahu nak kita bantu masalah masalah gigi yang sedang anda hadapi ataupun apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp kita di 0149184425. InsyaAllah kami akan bantu anda, tak kira anda berada di dalam Johor ataupun di luar Johor, kami akan cuba untuk bantu menyelesaikan masalah anda. Okey, sebelum tu kita roll dulu VT berkenaan dengan Dr. Ifan. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Okey, saya berlulusan daripada Mahkamah Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih Klinik Pergigian Happy? Pertama, Klinik Pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih. Saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan ramah dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Okay, dengan ini saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan vignette. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit. Nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan doktor gigi. Kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang je. Bye. Okey, so kita kembali bersiaran. Seperti biasa kita pun nak sambut raya doktor lagi 3 hari, iaitu pada hari Khamis ni. So pada anda semua, tajuk yang kita bincangkan ni adalah makanan sihat dan tidak sihat untuk gigi di hari raya. So orang kata dah sambil-sambil lagi 3 hari ni kita nak sambut raya, masa ni kita nak bincangkan pasal makanan. Apa makanan yang sihat, apa makanan yang tak sihat untuk gigi hari raya. Okey doktor, apa khabar, sihat? Sihat. Okey. So pada anda yang nak tanya apa-apa soalan, boleh je komen dekat bawah. So nanti Dr. Ifan akan jawab secara live untuk anda semua. So kita akan, okey doktor, apakah jenis, orang kata doktor boleh klasifikasikan jenis makanan yang sihat,
ataupun tak sihat untuk kita punya penjagaan gigi ni doktor? Okey, so Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey. So hari ni mood raya membuat-buat. Yes, betul lagi 3 hari je doktor nak raya. Betul lah, tapi apakan daya PKP pula Yes. kan. So raya tetap raya, cuma betul. kena follow SOP lah. Okey. Okey, so hari ni saya rasa tajuk sangat Santai je. santai dan secara am lah. Betul. Apa makanan sihat dan tidak sihat untuk gigi di hari raya. Ya, mata bila raya ni doktor macam-macam ada, lemang, ketupat, rendang sebagai ada. So apa yang kita kena makan? Ya, betul. Okey. So pertama sekali memang dalam kita punya makanan sebenarnya tak perlu ada pantang, tapi dia berbalik kepada kesederhanaan. So jangan makan banyak sangat manis, jangan makan banyak sangat garam, Kena jangan, seimbang lah betul. kena seimbang. So apa yang bagus untuk gigi sebenarnya bagus untuk badan jugalah. So seperti yang kita tahu dari sekolah dulu kita diajar kan piramid makanan tu So kita kena utamakan makanan-makanan yang bersih lah, maknanya tidak berminyak. Okey. Lepas tu nasi putih, itu sebenarnya makan yang sihat. Cuma kalau berlebihan dia mengandungi gula yang banyak. Sebab tu gula yang banyak seperti yang kita tahu sangat tak bagus untuk gigi lah. So sama juga, dia gula yang tinggi sangat tak bagus untuk badan. So apa yang badan perlukan, itu juga yang gigi perlukan lah. Okey. So saya rasa tajuk hari ini kita bercakap tentang ketupat lah. So hari raya kita nak makan ketupat, makan rendang, boleh ke makan? Boleh, tak ada masalah. So bila makan, make sure lepas makan kena buat floss. Jangan lepas makan terus baru gigi. At least kena buat floss. Lepas tu bersihkan, maknanya bilas dengan air masak. So kandungan gula dalam mulut tu dia berkurangan lah. So bukan kita ambil air masak tu untuk lawan balik dengan air manis. Dia just untuk bersihkan permukaan gigi tu supaya gula tak ada kat atas permukaan gigi lah. Okay, so seperti kita belajar dulu, Atika ingat lagi masa kita punya piramid makanan tu kan? Tak ingat tu. So dia ada 5 level lah. Saya rasa Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kita research sekejap. Okay, so yang bawah lah sekali saya rasa karbohidrat. Karbohidrat. Okay, yang kedua buah-buahan dan sayuran. Ketiga baru protein. Keempat baru lemak dan sebagainya lah. Betul, dia ada 5 okay. betul. Ada 5 kan? Atas sekali apa? Atas sekali fats, lemak lah. Lemak, minyak, lepas tu yang bawah dia daging. Lagi bawah daging dia? Ikan, bawah dia tenusu, cheese, cheese, susu. Susu. Lepas tu bawah dia lagi? Sayur, lepas tu baru karbohidrat. Tu rasanya piramid yang baru lah. Sebab kat Malaysia ni tak makan cheese sangat lah. Betul. Tapi saya rasa produk tenusu tu sangat penting juga sebab mengandungi kalsium yang bagus untuk gigi lah. Okay, so ada ada satu kisah ni lah. So perlu ke kita setiap kali beraya perlu ke kita makan kuih itu kan? Betul. Sebab yalah, kita pergi bersandang kat rumah orang, perlu ke kita makan setiap kuih, adakah itu bagus untuk kesihatan. So ni berbalik pada kesederhanaan. Maknanya memang kita boleh, kita tahu kita nak melawat Betul, ala kadar lah, betul-betul. Ala kadar. Lepas tu ialah lebih kepada menghormati tuan rumah tuan kan. rumah, betul. So bila minum tu pun memang tuan rumah akan bagi air manis. Yes, tapi betul. sebenarnya kita boleh buat inisiatif, saya nak air masak. Tak ada masalah, betul. Tak ada masalah pun. So
Tapi tahun ni tak boleh berkunjung doktor. So duduk itu kat rumah yang dia masak diam. tadi bila saya nak bina perkataan tu, saya fikir balik tahun ni kan kita PKP, Betul, duduk kat rumah dia diam. memang lagi baguslah duduk kat rumah, so kuranglah makan betul. yang berlebihan. Okey, so saya rasa topik hari ni kita kupas apa makanan yang sihat lah. So kenapa kita kena makan banyak sayur dan buah-buahan. Maksudnya kalau kita makan juadah raya tu tak ada masalah, betul-betul. Yes, Tapi orang kata berpada-pada lah, betul. Salah satu masalah dengan juadah raya ni, dia mengandungi bahan yang melekit, seperti apa tu yang apa ada kuih tu lah, yang memang selalu melekit kat gigi lah. Dodol. Dodol semestinya. Okey, so bila melekit kat gigi tu, kita kena make sure kena bersihkan lah. Selepas tu jangan peram lama-lama, maknanya sebelum tidur mesti gosok gigi, sebab dia dah lama kat dalam mulut. Takkan kita nak biarkan lagi 6 jam kita tidur dan merosakkan gigi lah. So gigi berlubang ni ada 4 faktor kan. So dia ada gula, ada bakteria, ada gigi dengan ada masa. So masa dengan gula tu kita boleh kawal. So maknanya masa tu maknanya apa? Jangan biarkan lama, sebelum tidur kena gosok gigi. So yang kedua, kita cuba kita panggil gula tu kurangkan lah. Makanan-makanan yang bergula, makanan-makanan yang berminyak pun ada faktor menyebabkan gigi rosak ke tak doktor? Okey, so minyak ni Ke saya rasa dia tak termasuk dalam faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan gigi. Tapi masalahnya minyak ni dia berkait rapat dengan kesihatan. Goreng-goreng. Benda-benda goreng ni mengandungi lebih kepada LDL, so kandungan yang kita panggil lemak jahat lah. So Yelah, orang kata pergi rumah makcik ni goreng pisang, makcik tu kari pap, semua bergoreng tu. Betul, kadang-kadang sebab tu ada kajian kata goreng-goreng ni kadang-kadang lebih berbahaya sebab dia mengandungi kalori yang rendah, tapi dia mengandungi kita panggil oksigen yang tinggi, lemak tepu yang tinggi. So dia sebenarnya kerosakan dari dalam lah. Tapi semuanya berbalik pada kesederhanaan, sebab makanan hari raya memang sedap. Tahu tak? So kita kena makan jugalah. So yang penting sederhana, rasa sedikit. So janganlah balas dendam, sebab bulan puasa ni kita dah puasa. Kita kawan nafsu kita bila nak raya, betul-betul nak raya, kita makan semuanya. Tapi itu tak patutlah. So kata itu ada makanan yang kita perlu elakkan. Macam tu makanan yang kita perlu ambil doktor. So kita dah pagi kita dah makan bersungguh-sungguh ni, ketupat, rendang, semua dah makan. So untuk kita makan makanan yang sihat tu bila? Adakah sebelah petangnya ke macam mana? Pengambilannya so dia sepatutnya kena sekali dengan makanan yang kita makan tu lah. So kononnya pagi tu kita makan rendang, daging semua, dan make sure ada buah-buahan, ada sayur-sayuran sekali. So maksudnya kena seimbang lah tu. Badan tu mendapat nutrisi yang diperlukan lah. So sayur ni tahu kan dia mengandungi vitamin A, vitamin B, C, D, E, F. So setiap vitamin tu dia sangat penting untuk kesihatan menyeluruh badan lah. So sayur pun sama. Sayur ni ada kita panggil fiber. Fiber ni bagus untuk pencernaan badan. Lepas tu dia mengandungi juga mineral-mineral sayur-sayuran ni, seperti bayam, tauge. So ini sangat penting lah untuk kesihatan menyeluruh. So saya rasa kena kita panggil pelit lah waktu raya ni untuk makan makanan yang seimbang. So kepada penonton-penonton kat rumah, itu sedikit perkongsian daripada Dr. Ifan. So kita akan kembali selepas iklan ini.
Nama saya Zubaidah binti Misran dari Kota Tinggi Johor. Mulanya datang ke klinik Happy ni saja nak tanya-tanya tentang quotation, tentang harga, tentang apa yang klinik Happy disediakan, perkhidmatan apa yang disediakan. Tapi itulah, boleh pula tersangkut bila dapat perkhidmatan daripada kaunter depan saja saya dah boleh dapat keterangan, info tentang apa yang klinik Happy ni sediakan, terutamanya bila saya tanya tentang pembuatan gigi palsu. So, saya terus buat appointment hari tu juga. Saya banyak tahu tentang klinik Happy ni daripada Facebook. Saya like dan saya selalu share. Jadi bila nampak testimoni yang diorang buat, saya rasa terpikat. Itu yang terus datang sini walaupun jauh kan. So find a way to pengalaman rawat gigi quite okay. Saya masuk jumpa doktor terangkan bila buat macam ni, jadi macam ni, pilihan macam ni, sungguh detail keterangan yang diberikan. Jadi saya terus buatlah tanpa rasa ragu-ragu lagi. Nasihat saya kepada siapa yang ada masalah gigi, datanglah ramai-ramai ke sini. Yang ada masalah je tahu, yang tak ada masalah tak payah. So, penghargaan kepada Dr. Irfan, terima kasih banyak-banyak atas perkhidmatan sebanyak 4 kali perkhidmatan. Komplit. Saya terus dapat gigi palsu hari ini. So, terima kasih banyak-banyak. Bye. Okey, so kita kembali semua. Ingat, siapa penonton kat rumah kalau rasa nak tanya apa-apa soalan, boleh je komen kat bawah. Saya Dr. Tifa akan jawab secara live. Okey doktor, tadi kita dah tahu makanan yang kita boleh ambil dan makanan yang kita tak boleh ambil. So sekarang ni boleh doktor terangkan macam mana cara-cara penjagaan gigi bagi orang kata pesakit-pesakit, patient-patient yang dah buat gigi palsu, crown ke, bridge ke, veneer ke, macam mana doktor? Tu soalan yang sangat bagus lah. So saya akan petik gigi palsu dulu lah. So gigi palsu ni seperti yang kita maklum lah, dia sebenarnya masih kita panggil benda asing dalam badan lah. Betul. So makan tu memang kena jaga-jaga sikit. Maknanya benda keras, benda terlalu keras, terlalu keras semua kena elakkan lah. So lagi-lagi kalau gigi palsu penuh, sebab gigi palsu penuh ni dia sokongan dia pada tulang tu lah. So bila makan tu dia make sure tak terlalu stress pada tulang tu. Dan dia akan menyebabkan melicit ke, sakit ke, macam tu lah. So lagi satu, dah beraya satu hari, malam tu make sure kena buka dan bersihkan lah. Rendam dalam air yang sepatutnya tu. Rendam dalam air selama berapa? 3 minit. 3 ke 5 minit lah. 3 ke 5 minit, buang bakteria dan bersihkan, letak kat tempat yang kering. So esok baru boleh pakai balik lah. Maksudnya kalau macam gigi palsu ni tak adalah orang kata dia boleh gigit daging yang keras sangat, betul? Yes, sebab gigi palsu ni dia sebenarnya masih bukan gigi asli. So maknanya kita boleh mengunyah tapi jangan terlalu agresif lah. Terlalu agresif. Dia bukan saja merosakkan gigi palsu tu tapi merosakkan apa kita panggil gusi jugalah. Okey. So malam seperti yang biasa lah, kena bersihkan, letak tempat yang kering. So jangan rendam semalaman. Oh tak boleh bila rendam dia akan menggalakkan pertumbuhan bakteria. Okey. So at least kita panggil bersihkan, rendam untuk 2-3 minit je lah. Okey. Itu gigi palsu. Itu untuk gigi palsu. Okey. So kalau macam crown, veneer, bridge kan. Okey. So biasanya untuk gigi crown, bridge, veneer ni memang tak ada masalah lah. Boleh makan. Tapi pun samalah, dia kena boleh agresif, cuma kurang
makan keagresifan tu lah. Maksudnya dekat tempat gigi yang dia buat tu tak perlu orang kata, tak boleh nak terlalu keras lah, macam gigi kacang yes. tu. Gigi kacang, semua gigi kacang boleh tapi kena bawa ke belakang lah. Okay. Kena bawa ke depan. Okay. So nanti sumping giginya. So lagi-lagi untuk patient yang pakai veneer. Veneer ni dia lebih kepada estetik. Composite lah, composite veneer. Yes. Okay. Memang kita punya bonding material tu sangat bagus lah, I mean the best lah, tapi still certain makanan tu still Dia tak boleh boleh. menyebabkan tertanggal juga. Sebab bila kita makan, kadang-kadang kita suka makanan tu, kita rasa betul. Macam seronok lah nak gigit kan. Nak gigit. Kadang-kadang tulang pun tak nampak tergigit, dan patah, dan malulah hari raya. Mak tahu makan ayam kampung ke doktor? Ayam kampung lagi sedap. Ayam kampung kari Kan. Okay, so kena berjaga-jaga lah. Tapi kononnya apa-apa yang tak diingini terjadi, boleh simpan crown tu, dan tunggu sampai klinik buka. Klinik buka dan mendapat rawatan lah. Sebab jangan buang semua crown tu, dia boleh lagi diselamatkan lah, boleh ditampal balik tu. Okay. Okey, itu untuk orang kata yang buat gigi palsu tu. Kalau yang orang kata yang sekarang ni yang ada gigi asal ni, macam mana nak elakkan gigi berlubangnya, bergoyangnya? Yelah kita sibuk makan kan. Kita tak tahu. Lagi-lagi kanak-kanak lagi dah raya ni, lagi seronok dia makan. Okey, so untuk kita ni yang sihat, biasanya kita sarankan makan yang sihat juga. Sebab apa yang badan suka, gigi pun suka. Betul. Maknanya kalau makan banyak sayur, buah-buahan, dia tidak akan menyebabkan lubang pada gigi lah. Sebab tak ada makanan yang sangkut kat situ. Tapi bila kita makan makanan yang bergula, yang berkanji semua ni, dia akan mencepatkan kerosakan gigi tu lah. So bagi orang biasa yang giginya sihat, saya rasa untuk bulan puas raya ni dia tak ada masalah. Sebab lubang nak terjadi tu dia perlukan masa. So saya rasa kalau bergembira 3 hari raya, saya rasa tak ada masalah. Tapi itulah, make sure nak jumpa orang tu kena molek lah, bersihkan gigi, putih, make sure putihkan. Okay. Itu untuk jaga orang yang biasa lah, seperti penjagaan biasa. So ni saya nak cerita pasal tampalan pula lah. Okay, so kalau gigi tampalan macam dalam gambar Raja ni, kita kena make sure jagalah, sebab ni kita panggil direct veneer. So bila direct veneer ni dia punya karakter, dia still macam gigi tampal. Maknanya boleh senang tercabut lah. Ini kena lagi kurang agresif daripada crown. Maknanya kalau pakai crown kita boleh agresif sikit, tapi kalau guna tampalan ni kena make sure jaga-jaga makan. Lagi satu, penjagaan untuk bridge lah. Bridge ni sebab karakter dia panjang, betul. Lepas tu gusi kat bawah tu dia tertutup, maknanya kita yang kena bersihkan. So hari raya ni kita minum banyak manis, banyak daging makan. So kadang-kadang banyak makanan yang menyebabkan gusi tu bengkak. Sistem makanan. So gusi tu akan mula rasa inflame lah. Dan masa tu kita boleh guna mouthwash ataupun floss, bersihkan, dan should be okay lah. Itu untuk precaution lah. Tapi saya rasa kebanyakan patient crown dan bridge, mereka dah tahu tentang penjagaan ni. So hari raya bagi mereka hari yang sama macam biasa lah. Cuma penjagaan tu kena lebih kerat sebab makanan tu lebih sedap lah di hari raya. Okey, maksudnya tak kira lah kita pakai gigi palsu ataupun gigi yang semula jadi, apa-apa pun makanan, penjagaan kebersihan tu amat penting tu. Yes. So lagi-lagi itulah musim tengah nak makan ni. Kan. Orang kata nak dah sebulan puasa nak lepas geram. Itu yang masalahnya lah. Tapi itu yang kita panggil fungsi lah. Kena jaga fungsi gigi tu. Lepas tu
sederhana lah. Makan tu semua kena bersihkan. So saya rasa raya ni supposed to be okay lah. So tapi kita pun tak ada ziarah menziarahi duduk rumah saja. Untuk raya tahun ni berlainan sikit dengan tahun lepas. So saya rasa raya still raya, cuma kena follow SOP lah. Okay. So orang kata akhir kata doktor kepada semua penonton-penonton kat rumah ni berkenaan dengan makanan semasa raya ni. Okey, so pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya lah bagi pihak saya dan pihak klinik, kepada para penonton semua. Okey, so yang kedua, so bulan puasa ni kita memohon maaf lah dari pihak saya dan pihak klinik. Harapkan kosong-kosong lah, maaf lahir batin. Okey, so untuk hari raya ni makan kena jaga-jaga lah. So kurangkan gula, banyakkan buah-buahan, banyakkan sayur-sayuran, banyakkan protein. Okey, lepas tu seperti gambar Raja lah, ada apple tadi. Lepas tu bila kunjung ke rumah, tak boleh kunjung tak boleh dah tak boleh. Okey, tak boleh. maknanya bila makan yang benda manis ataupun benda yang sedap tu, make sure bersihkan. So either boleh guna bilas air ataupun sebelum tidur make sure kena brush gigi. Yes, betul. Itu paling penting betul. Okey, so certain juga kita galakkan floss lah, untuk makanan-makanan yang melekit ataupun yang senang sangkut, dan kita galakkan floss lah. Itu flossing tu tak perlu tunggu sebelum tidur, maknanya bila-bila pun boleh. Bila-bila rasa tak selesa terus je floss. Okay. So selamat hari raya dan maaf lahir batinnya. Okey, itu saja daripada Dr. Ifan kepada semua penonton Talk to Happy Dentist. Kami akan cuti raya daripada 12 sehingga 16 Mei. Kami akan kembali beroperasi semula pada 17 Mei iaitu hari Isnin. So Isnin hingga Jumaat waktu operasi kami adalah 9 pagi hingga 9 malam. Sabtu Ahad 9 pagi 6 petang. So kita kembali kepada waktu operasi biasalah yang normal. So kepada anda semua, kami daripada Klinik Pergigian Happy ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin jika kami di Klinik Pergigian Happy ada terkasar bahasa, salah cakap ataupun ada yang mengguris hati, kami minta maaf. So salam kosong-kosong daripada kami pihak Klinik Pergigian Happy. So semoga orang kata hari raya kita ni lebih baik ataupun berjalan dengan lancar seperti yang kita rancang bersama keluarga. Ataupun yang penting SOP kena jaga, kita sama-sama kurangkan kes COVID yang semakin meningkat ni. So, orang kata jaga penjarakan sosial anda kalau anda ingin keluar rumah ataupun just duduk kat rumah, just menonton TV di rumah saja. So kita akan jumpa lagi pada hari esok jam 5 petang bersama dengan Dr. Suhana, insya-Allah. So kita akan jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat buka. Apa?